الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Surah As-Saff. Telah bertasbih, memuji, memuja, memulia dan mempersucikan Allah dengan setinggi-tingginya oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dialah Tuhan yang maha perkasa, yang tidak ada siapa yang boleh mengalahkannya, dan Tuhan yang maha bijaksana. Tidak ada ajaran yang boleh mengatasi ajaran dan hukumnya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap? Apa yang kamu tidak lakukan? Sangat besar kemerdekaan Allah terhadap orang yang berkata apa yang mereka tidak lakukan. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang, yang berjuang pada jalannya dalam saf yang tersusun rapi laksana bangunan yang didirikan daripada batu-bata yang diatur dan diikat dengan sekuat-kuatnya. Sebab nuzul ayat-ayat tersebut adalah, yang dihormati saudara pengerusi, yang berhormat Naib Presiden, seluruh pimpinan Majlis Syura Ulama, Jawatan Kuasa Pusat, Suruhjaya Negeri, Dewan-Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Sebab nuzulnya ayat-ayat tersebut adalah merupakan cabaran terhadap mereka yang bercakap untuk berjihad sebelum Allah menurunkan ayat yang mewajibkannya. Apabila perintah jihad diwahyukan, maka tiba-tiba terdapat di kalangan mereka yang cuai menunaikannya, padahal ianya adalah perintah yang besar fadilatnya, dan mereka yang dipilih sahaja boleh melaksanakan tugas yang besar dan mencabar ini. Tugas jihad ini mestilah dilaksanakan secara berjamaah ataupun parti, iaitu satu ciri terpenting dalam menunaikannya. Jihad ini bukan sahaja memerlukan keimanan dan pengorbanan, bahkan perlu diwujudkan pengukuhan dan penyusunan anggota yang rapi, kerana bagi menyatukan manusia bukan sahaja pada jasadnya, malah yang terpenting ialah penyatuan fikrah yang diwujudkan dengan ilmu, iman dan amal. Perjuangan menegakkan Islam melalui demokrasi dan pilihan raya adalah menjadi pilihan pas. Dengan ijtihad para ulama islah dan tajdid di seluruh dunia, di sana ada kalangan termasuk kumpulan Islam yang menempelak amalan demokrasi.
adanya kumpulan-kumpulan Islam yang ditubuhkan untuk menegakkan khilafah dan sebagainya. Semua kumpulan ini bukan lahir dari gerakan tajdid dan islah. Tak perlu saya sebut nama kumpulan ini. Keseluruhannya lahir daripada kerana terasa lambat untuk mencapai kemenangan. Mereka ingat perjuangan Islam boleh dicapai dengan begitu sahaja. Malangnya terdapat di kalangan kumpulan ini yang sengaja diwujudkan oleh musuh-musuh Islam, diberi kebenaran oleh mereka untuk mencelarukan fikrah. Maka seluruh ahli PAS dan jenteranya hendaklah bertugas dengan yakin dan ikhlas bahawa tugas ini adalah jihad fi sabilillah, perkara wajib yang besar dalam agama Islam dan fadilatnya juga besar. Sekiranya dilaksanakan dengan betul dan ikhlas, iaitu betul mengikut fiqh jihad. Tiap-tiap hukum Islam ada fiqh. Semayang ada fiqh, puasa ada fiqh, haji ada fiqh, jihad juga ada fiqh. Dengan makna melaksanakan tugas dengan ilmu dan faham. Hendaklah memenuhi rukun dan adab ketika menjalankan tugasnya. Ikhlas pula ialah kejujuran hati beramal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapan kepada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami, ar-rajulu yuqatilu amiyatan wa fi riwayatin ammiyatan, wal-rajulu yuqatilu liyura makanuhu, faman fi sabilillah." Wahai Rasulullah, ada orang yang berjuang kerana mahmukan rampasan, habuan selepas kemenangan. Ada orang yang berjuang kerana penatik perkaumnya. Ada orang yang berjuang supaya dilihat oleh orang, dia seorang yang hebat, yang berani, tokoh yang hebat. Siapakah yang sebenarnya berjuang di jalan Allah? Sabda Rasulullah SAW, "Ar-rajulu alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Orang yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi, itulah dia fi sabilillah. Berpandukan kepada firman Allah Ta'ala, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, iaitulah Islam, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama dan ajaran yang lain, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Dengan makna memenangkan agama Islam sehingga mengatasi agama-agama yang lain, ideologi-ideologi dan teori-teori yang lain. Kerana perkataan din dalam bahasa Arab bukan saja memberi makna agama, termasuklah cara hidup. Kewajipan ini hendaklah dilaksanakan secara berjamaah oleh mereka yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakannya secara amal soleh yang dapat menerima kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan sahaja menerima kemenangan, bahkan yang terpenting ialah mengisi kemenangan setelah mencapai kemenangan. Firman Allah Ta'ala, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik
faulaika humul fasiqun. Surah An-Nur. Yang bermaksud Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahawa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, memerintah negara, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan dengan berkuasa memerintah bagi mereka agama Islam yang telah diradainya untuk mereka. Allah menjadikan agama Islam berkuasa memerintah, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dalam keadaan tidak menyekutuiku dengan sesuatu yang lain, dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan amal saleh yang diberi kemenangan untuk menegakkan negara ialah amal jihad fi sabilillah. Menyedari bahawa tugas dan amanah yang kita bawa ini memerlukan redha Allah, maka adab berjamaah dan berjihad hendaklah dipelihara dengan bersungguh-sungguh. Antara yang terpenting ialah kesatuan fikrah dalam perkara dasar dan melaksanakan keputusan yang dikeluarkan secara ijtihad kerana keperluan strategi semasa yang sentiasa berubah. Para ulama menegaskan bahawa fikrah, terjemah dalam bahasa kita dengan pemikiran, pandangan, pendapat, cara berfikir, ada dua bahagian. Yang pertama, fikrah yang berkait dengan ilmu dan ma'rifat, mengetahui dan mengenal dengan ilmu yang mendalam. Ilmu ialah mengetahui sesuatu. Ma'rifat, mengenal dengan ilmu yang mendalam. Yang kedua, fikrah yang berkait dengan talab dan iradah, yakni tuntutan dan kehendak atau kemahuan. Fikrah dalam bahagian yang pertama adalah berkait dengan akidah dan prinsip. Dalam perjuangan menegakkan Islam, ia adalah keyakinan kepada Allah, Rasul dan Islam secara mutlak. Fikrah ini juga menggerakkan seseorang ahli beramal dengan jihad, sama ada kerana percaya kepada Allah, Rasul dan agamanya, juga percaya kepada benarnya janji kemenangan dunia dan akhirat. Fikrah inilah yang menjelaskan sempadan di antara hak dan batil. Kesatuan fikrah terbentuk dengan kuat apabila mengetahui dan menghayati sempadan di antara hak dan batil. Fikrah inilah yang menyatukan para sahabat radhiyallahu anhum di kalangan muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana percaya kepada Islam, percaya pada Allah, pada Rasul, percaya kepada kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fikrah inilah juga yang melahirkan golongan Ansar yang sanggup menyerahkan diri mereka, harta mereka, tanah air mereka untuk menjadi tempat bagi ditegakkan Islam. Adapun fikrah dalam bahagian kedua adalah bagi melaksanakan gerak kerja mengikut strategi yang diatur, bagi melaksanakan perkara yang memberi manfaat untuk mencapai kemenangan dan menolak mudarat yang merugikan perjuangan. Fikrah yang berkait dengan ijtihad yang tidak ada nas. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kesatuan fikrah dalam perkara ketaatan kepada jamaah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Suratul Nisa, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Maka jika sekiranya kamu bertelingkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah urusannya kepada Allah, yakni Quran,
dan Rasul, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, demikian itulah lebih utama dan lebih baik akibat dan penyelesaiannya. Di mana ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak, tidak boleh bagi. Ketaatan kepada ulil amri, sejauh mana ulil amri itu mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya berlaku pertelengkahan di antara ulil amri, di antara pengikut, maka hendaklah disatukan fikrah kepada dasar, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak boleh lagi, kepada syura yang tak ada nas, akan diterangkan kemudian. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan ulil amri ialah para ulama dan pemimpin. Konsep kepimpinan ulama yang diserlah melalui majlis syura ulama yang bertanggungjawab memelihara wala kepada Allah dan Rasul secara mutlak, dan kepimpinan PAS pusat yang mengendalikan jentera PAS secara menyeluruh, merangkumi perkara ijtihad, adalah ulil amri secara jama'i, secara kolektif. Maka konsep kesatuan fikrah dilaksanakan dengan yakin secara dasar melalui kepimpinan PAS di semua peringkat, dan arahannya mengikut peringkatnya. Rasulullah SAW telah melaksanakan agenda kesatuan fikrah melalui bai'ah Aqabah dengan pemimpin di kalangan Ansar, iaitulah sabdanya, tubay'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ati fi an-nashati wal-kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal-yusri wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa an taqulu fillah la takhafu fillahi lawmata la'im wa 'ala an tansuruni wa tamna'uni idza qadimtu ilaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa amwalakum wa lakumul jannah, yang bermaksud kamu berbaiat kepadaku mendengar dan taat di masa rajin dan malas, menyumbangkan harta di masa susah dan senang, bersama menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, menegakkan ajaran Allah tanpa takut demi kerana Allah, bersedia menghadapi celaan orang yang mencela, dan bersedia menolong dan mempertahankan aku apabila aku tiba ke negeri kamu, sebagaimana kamu mempertahankan diriku, mempertahankan diri kamu, anak isteri kamu dan harta kamu. Allah memberi syurga menjadi milik kamu. Bai'ah yang terkandung di dalamnya dengan makna yang lebih luas, merangkumi perkara konsep yang menyatukan fikrah, iaitu amalan wajib yang dinamakan ketaatan, di mana ketaatan kepada Rasul adalah secara mutlak. Nabi SAW telah mengadakan bai'ah. Bai'ah ialah ikrar janji setia dengan golongan Ansar setelah wujudnya golongan yang yakin kepada Islam, yakin kepada kemenangan Islam. Setelah menguji beberapa kabilah yang dijumpai, pertama kabilah Bani Amir dan kabilah yang sepertinya, apabila ditawarkan Islam dan ditawarkan kemenangan Islam yang dijanjikan oleh Allah, Bani Amir tak bertanya tentang Islam, bertanya tentang kemenangan. Mereka bertanya, limanil amru, siapakah yang jadi pemimpin? Kalau menang, siapa jadi pemimpin? Siapa jadi ketua? Siapa jadi raja? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mulka lillah yu'tihi man yasha. Sesungguhnya pemerintahan itu urusan Allah. Allah yang beri kepada siapa yang dikehendaki. Itu bukan urusan aku. Nanti menang dulu. Nanti menang dulu. Allah yang menentukan siapa jadi pemimpin. Bila Nabi jawab begitu, pemimpin Bani Amir berkata, kalau begitu kami tidak bersedia, kerana tidak menetapkan siapa jadi pemimpin setelah menang. Lalu Nabi meninggalkan Bani Amir.
menunjukkan mereka tidak yakin, mereka tidak kukuh dalam perjuangan, tidak ada prinsip yang sebenar. Kemudian menemui Bani Syaiban, menawarkan kepada Bani Syaiban Islam dan kemenangan Islam. Pemimpin Bani Syaiban bertanya, apa dia Islam? Islam itu apa dia? Lalu Nabi mengatakan, Islam adalah agama Allah yang melantik aku menjadi Rasul kepada manusia, mengajak kepada tauhid dan menolak syirik, mengajak kepada yang baik, menolak perkara yang jahat. Lalu mereka bertanya, apa dia lagi? Lalu Nabi membaca firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum 'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya melakukan perkara yang baik dan berbuat baik dan memberi bantuan kepada kaum keluarga. Dan Allah melarang kamu daripada kemungkaran, kekejian dan kezaliman. Begitulah Allah memerintah kamu supaya kamu menerima pengajarannya. Pemimpin Bani Syaiban menjawab, ini bukan cakap manusia di langit. Ini ucapan manusia, bukan ucapan manusia di langit. Ini ucapan yang turun dari langit, bukan ucapan manusia di bumi. Sekiranya ucapan manusia di bumi, sudah tentu kami tahu. Kami tak pernah dengar ucapan ini. Lalu mereka tanya, apa dia lagi? Nabi menjawab, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemimpin Syaiban menjawab, iaitulah melalui juru cakapnya Al-Muthanna bin Harithah, hadza amrun yakrahul muluk idan yuharibukal arab wal ajam. Ini adalah perkara yang dibenci oleh raja-raja dan kerajaan-kerajaan di dunia. Kalau inilah yang ditawarkan, bermakna kamu akan diperangi oleh seluruh bangsa Arab dan bukan Arab. Kami mengaku ini ajaran yang baik, tetapi untuk menghadapi cabarannya, kami sekadar mampu menghadapi kabilah-kabilah Arab. Kami tidak mampu berdepan dengan kuasa besar dunia Parsi. Biar kami tangguh dulu, pikir-pikir, kerana gopoh tidak baik. Lalu Nabi menjawab, yang surkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Al-Imran, yang bermaksud, maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermesyuarat dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini mengajar kesatuan fikrah di antara pemimpin dan pengikut, serta kesatuan fikrah di kalangan pengikut. Ianya direngkaskan sebagai berikut. Yang pertama, bermesyuarat dalam perkara yang besar yang tidak ada nas. Bermesyuarat. Jangan ketua buat keputusan sendiri. Kena mesyuarat. Mesyuarat mesti diadakan. Yang kedua, mematuhi keputusan mesyuarat. Yang kedua, bila sudah jadi keputusan, walaupun kita tak setuju dengan keputusan itu, kita mesti ikut keputusan mesyuarat. Yang ketiga, bersikap lembut dan pemaaf di antara satu sama lain.
Setelah kita tegang dalam mesyuarat, kena maaf antara satu sama lain. Ada terasa hati orang tak terima pendapat kita dan sebagainya, mesti ada maaf. Yang keempat, sebarang kesilapan boleh menjadi gagal kerana tidak mendapat pertolongan Allah. Pelajarilah peristiwa dalam lipatan sejarah. Sebagai contoh dalam perjuangan kita, banyak iktibar daripada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Antaranya satu peristiwa Uhud yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peristiwa Ikrimah bin Abi Jahal gagal mengalahkan golongan murtad di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiga, peperangan Al-Jisr di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peperangan Uhud, apabila mendapat maklumat bahawa kaum musyrikin Mekah keluar dari Mekah untuk menyerang Madinah dengan jumlah ribuan bala tentera untuk menuntut bela kerana kekalahan mereka dalam perang Badar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan para sahabat. Di sana ada dua cadangan. Cadangan Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, supaya bertahan di Madinah biar musuh serang Madinah. Hujahnya, kalau musuh serang Madinah boleh melibatkan semua, termasuklah muslimat, boleh menggunakan panah melalui jendela rumah masing-masing, menentang musuh di lorong-lorong. Nabi cenderung kepada pandangan ini. Abdullah bin Ubay, dia beri pandangan ni, senang dia nak lari, nak balik ke rumah. Itu ada niat dia tak baik. Yang kedua, cadangan golongan muda, di antaranya mereka yang tak sempat hadir dalam perang Badar, bersemangat supaya menentang musuh di luar Madinah. Dan mereka berhujah, di antara strategi perang ialah lebih baik kita menentang musuh di luar daripada kawasan kita. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita tewas, kita boleh berundur dan mengambil strategi untuk menentang lagi. Kalau lawan di Madinah, kalau menang alhamdulillah, kalau tewas, Madinah ditawan oleh musuh. Ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan supaya keluar daripada Madinah, menentang di Uhud. Ini menjadi keputusan. Nabi pulang ke rumah memakai baju rantai, uniform tentera, pakai baju rantai. Walaupun Nabi seorang Rasul yang ada mukjizat, tak mandi minyak, tak pakai ilmu kebal, pakai baju rantai untuk mempertahankan diri, menggunakan perisai. Ini Nabi. Lalu Abdullah bin Ubay membisik-bisikkan ucapan-ucapan yang menimbulkan keresahan di kalangan para sahabat, menyebabkan ada kalangan sahabat menemui Nabi SAW supaya membatalkan keputusan, terima balik keputusan bertahan di Madinah. Lalu Nabi SAW menjawab, seorang Rasul bila dia sudah memakai uniform, yang sudah membuat keputusan, dia tidak akan berganjak dengan keputusannya. Ini keputusan mesyuarat. Lalu mereka keluar ke Uhud dan berperang. Maka Nabi telah mengatur satu strategi yang bijak dan pintar, menjadikan Bukit Uhud sebagai benteng pertahanan di belakang. Mereka yang melawat Bukit Uhud melihat bagaimana kepintaran Nabi SAW mengatur strategi dan menjadikan Jabal Rumah, sebuah bukit yang kecil, untuk menjadi markah kepada pasukan pemakna. Dia letakkan markah besar, ada markah besar, bukan pilihan raya markah besar. Nabi buat markah besar. Markah besar letak di antara Uhud dengan Jabal Rumah, Jabal tempat pengawal panah, di mana pasukan hadapan boleh menyerang musuh
Nabi berada di khemah, markah besar boleh membuat arahan, mendapat kawalan dari belakang. Ini strategi yang diatur. Maka berperanglah dan tentera Islam mendapat kemenangan. Musuh lari bertempiaran. Menjadi adat orang-orang jahiliah, bila dia berperang dia bawa harta, dia bawa binatang ternakan. Mereka berundur dalam keadaan meninggalkan harta, meninggalkan barang-barang berharga, meninggalkan binatang ternakan. Pasukan hadapan menyerang musuh, mereka yang ada di bawah memungut harta rampasan. Mereka yang ada di atas bukit kawalan tidak mengikut arahan. Kita sudah menang, padahal Nabi sudah arah jangan tinggal bukit ini, jangan tinggal. Menang ke kalah tak boleh tinggal bukit ini. Mereka tinggal kawalan, walaupun ketua mereka melarang, tak dengar arahan, kerana kita dah menang dah. Lalu turun memungut harta rampasan. Tentera peninjau musuh yang menggunakan kuda mengambil kesempatan bukit strategik ditinggal, mereka tawan bukit dan menyerang tentera Islam dari belakang. Lalu tentera yang depan terpaksa balik semula dan jadilah keadaan kelang kabut. Dan Nabi mengambil strategi berundur di Bukit Uhud, walaupun berjaya menyelamatkan diri, tetapi 70 orang syahid, ramai yang luka, termasuk Nabi juga luka, patah gigi, luka, berdarah. Nabi tak kebal, luka juga. Dan mereka sangat sedih dengan kekalahan ini. Allah tak menurunkan ayat, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ingatlah ketika kamu menerima kekalahan di dalam peperangan Uhud, padahal kamu telah berjaya dalam peperangan Badar dahulu. Sekarang kamu terima kekalahan, ketewasan ini. Lalu kamu bertanya, mengapa jadi begini? Tidakkah kita benar? Kita bersama dengan Allah. Mengapa kita kalah, kita tewas? Tuhan jawab, huwa min indi anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Puncanya ialah kerana tidak ikut arahan, meninggalkan markas kawalan. Ini penting ketaatan. Ketaatan, keputusan yang satu. Jangan banyak keputusan dalam perkara yang penting. Ini sangat penting di dalam perjuangan. Apa yang menarik lagi ialah Allah Ta'ala menerima syura, mesyuarat adalah konsep kepada kumpulan Islam. Walaupun Uhud menerima pukulan, tapi mesyuarat adalah satu konsep yang wajib diterima oleh kumpulan Islam sehingga hari kiamat. Walaupun peristiwa Uhud, semua pengajaran dalam Islam, dalam Quran adalah mukjizat sehingga hari kiamat. Yang kedua, Ikrimah bin Abu Jahal gagal mengalahkan golongan murtad di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana Ikrimah ditugaskan untuk menyerang Musailamatul Kadzab, seorang pendakwah yang mengaku jadi Rasul selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ceritanya kita tahu semua. Ikrimah diarahkan jangan menyerang lagi, sehingga datangnya pasukan Khalid bin Walid. Jangan, awak pergi dulu, bertapak dulu, berkhemah dulu, sehingga datang tentera yang lain, barulah awak boleh menjalankan tugas. Tetapi setelah menerima maklumat Khalid sudah menang, orang ini sudah menang, banyak yang menang, dia pun rasa dia nak menang juga. Lalu dia menyerang tentera Musailamah dalam keadaan yang tak teratur, kekuatan tidak seimbang, dan dia telah mengalami kekalahan, menyebabkan ramai yang gugur dan terpaksa berundur, sehingga datang tentera Khalid dan pasukan yang lain membantu. Barulah Musailamah dikalahkan dan Sayyidina Abu Bakar telah mengambil tindakan disiplin kepada Ikrimah kerana melakukan kesilapan ini. Di sini menunjukkan bahawa mesti ikut arahan.
Kemudian peperangan Al-Jisir di zaman Khalifah Umar, iaitulah peperangan untuk memerangi Parsi, kuasa besar dunia di masa itu. Apabila Al-Muthanna bin Harithah, pemimpin Bani Syaiban, yang kita baca dalam peristiwa Bai'ah di Mekah tadi, yang mengaku Islam adalah benar. Nabi kata, bila kamu dengar aku menang, sila datang. Muthanna datang dengan rombongan kaumnya setelah Nabi bertapak di Madinah, dan dia mengisytiharkan Islam secara umum. Ringkas cerita, Al-Muthanna adalah orang yang pertama memimpin tentera Islam untuk menghadapi Parsi. Parsi adalah kaum yang dia ganas, kerana mereka adalah penganut agama Majusi, bukan Rom yang menganut Kristian, agama Kitabi. Agama Majusi ini, agama syirik, dia lebih ganas pada agama Kitabi. Bahkan dalam menerima utusan Nabi SAW, Raja Parsi mengoyak surat Nabi, menghina utusannya, tidak menghormati peraturan antarabangsa yang diamalkan sepanjang zaman. Duta dan utusan mesti dilayan dengan baik. Ini amalan masyarakat antarabangsa. Raja Rom melayan utusan dengan baik. Raja Parsi menunjukkan keganasan. Rakyat dia pun ganas. Bila Muthanna yang telah berjaya mengalahkan tentera Parsi zaman Abu Bakar bersama Khalid bin Walid, bila menghadapi tentera Rom, Khalid bin Walid dihantar ke Syam. Al-Muthanna dianggap tokoh tentera yang handal, diserahkan kepada memimpin tentera Islam untuk menghadapi Parsi. Setelah tentera Parsi dikumpul dengan begitu besar, Al-Muthanna datang ke Madinah menemui Abu Bakar yang sudah sakit, uzur, meminta Abu Bakar menghantar bantuan tentera tambahan untuk menghadapi Parsi. Abu Bakar sudah wafat. Umar yang mengambil alih mengumumkan siapa yang sanggup daftar diri untuk menghadapi Parsi. Masing-masing berat kerana mengetahui Parsi ini ganas. Lalu Al-Muthanna menyampaikan ucapan, jangan takut, saya sudah pengalaman dengan Parsi ini, kita boleh mengalahkan mereka. Maka seorang yang bernama Abu Ubaid Al-Thaqafi menampilkan diri, orang yang pertama. Barulah diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Abu Ubaid ini bukan sahabat. Lalu Sayyidina Umar lantik Abu Ubaid menjadi ketua, memimpin tentera. Dinasihat, lantiklah sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Umar kata, sahabat-sahabat ni lambat sangat tampil. Abu Ubaid, cepat aku lantik dia. Tetapi Abu Ubaid hendaklah menerima nasihat Muthanna, menerima nasihat sahabat-sahabat Nabi. Maka bertolaklah pada tentera Islam menghadapi tentera Parsi. Ringkas ceritanya, mereka sampai di sungai di Iraq, Furat ataupun di Jelah. Di sana ada jabatan gantung. Tentera Islam di sebelah pihak, tentera Parsi di sebelah pihak. Bila tentera Parsi mencabar, sama ada kami menyeberangi jambatan ataupun kamu, mereka yang berpengalaman dengan Parsi dan kawasan itu menasihatkan Abu Ubaid supaya jangan menyeberangi, biarlah tentera Parsi yang menyeberang. Abu Ubaid kata, kita mesti tunjuk berani, kita bukan penakut. Kalau kita tak nyeberang, kita penakut. Mereka kata, jangan, ini tipu hela. Abu Ubaid kata, tak, kita nyeberang. Abu Ubaid menyeberangi sungai. Berlakulah pertempuran yang tidak seimbang. Parsi menggunakan gajah. Kuda-kuda tentera Islam tak kenal gajah, menyebabkan lagi bertempiaran. Tentera Islam terhimpit. Abu Ubaid gugur dalam peperangan itu. Al-Muthanna yang pintar telah berjaya menyelamatkan tentera Islam dan membina balik jambatan yang sudah dirobohkan dan berjaya menyelamatkan tentera Islam. Di mana ketewasan Abu Ubaid ialah kerana tidak mendengar pandangan-pandangan dalam mesyuarat. Ini pahlawan saja, tapi tak dengar cakap orang.
Ada juga macam tu, walaupun kita ketua, kena dengar juga cakap orang-orang bawah ni. Jangan berasa kita ni ketua, kita ni pandai. Jangan. Ini mesti kena ambil kira pandangan-pandangan daripada semua pihak. Ini pengajaran bagaimana kesatuan fikrah bukan sahaja bergantung kepada ketua, termasuklah kepada pandangan-pandangan yang bergenas daripada semua pihak yang ada dalam kumpulan kita. Bahkan Nabi SAW sendiri menerima pandangan orang biasa. Pernah Nabi dalam peperangan Badar untuk menghadapi musuh kali yang pertama dalam sejarah Islam, Nabi telah memilih satu tempat untuk dibina kemah markah besar. Lalu seorang Arab Badui lah, orang darat, kalangan sahabat, bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah Rasulullah pilih tempat ini wahyi daripada Allah, wahyi dari langit, ataupun pandangan peribadi? Nabi kata ini pandangan peribadi, bukan wahyi daripada Allah. Sahabat ini kata, wahai Rasulullah, saya tahu tentang kawasan ini. Kalau ini pandangan peribadi, akal bukan wahyi, pada pandangan saya di sini tak elok buat markas. Kerana di hadapan kita dan musuh ada 3 mata air. Kalau kita berkemah di sini, kita dapat air, musuh juga dapat air. Pada pandangan saya lebih baik Rasulullah mada ke hadapan, biar mata air di belakang kita. Kita dapat bekalan air dan kita memutuskan bekalan air daripada musuh, pada musuh. Lalu Nabi terima pandangan seorang biasa, prebet saja, bukan pakar tinggi, tapi dia berpengalaman di kawasan itu. Itu dalam peperangan, pilihan raya pun samalah juga. Ada strategi, ada taktik, ada perkara yang kita kena faham. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala secara umum apabila melaksanakan tugas, mengarahkan kita dengan adab-adab. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di mana kamu ditugaskan, dan bertawakal kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Bersabar yang pertama, bersabar dalaman. Isbiru, sabar dalaman. Wasabiru, bersabar di medan menghadapi musuh. Ini kena faham. Sabar dalaman menghadapi bisikan-bisikan syaitan, menghadapi macam-macam, termasuklah menghadapi dalaman kita sendiri. Kita berbeza pendapat, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang buat macam-macam. Sabar dalaman kita sendiri. Wasabiru, dan bersabar menghadapi musuh. Ini penting. Warabitu, dan berada di tempat tugas masing-masing. Ini ribat. Duduk di tempat tugas masing-masing. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Tunaikan perintah Allah di mana sahaja kita berada. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan. Sifat takwa adalah persediaan penting bagi perjuangan Islam. Sama ada menyatukan fikrah atau mendapat pertolongan Allah. Takwa penting, sama ada pertolongan Allah atau menyatukan fikrah. Ini penting. Pesan Khalifah Umar radhiyallahu anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas boleh menjadi panduan kepada kita semua. Sayyidina Umar berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, aku berpesan kepadamu dan bala tentera bersamamu supaya bertakwa kepada Allah dalam semua keadaan. Maka sesungguhnya bertakwa kepada Allah itu sebaik-baik persediaan bagi menghadapi musuh dan sekuat-kuat kelengkapan menentangnya. Aku perintahkanmu dan sesiapa sahaja bersamamu supaya berwaspada terhadap diri sendiri daripada terjerumus ke dalam melakukan maksiat, lebih daripada berwaspada terhadap musuh. Kerana dosa yang dilakukan oleh tentera itu lebih menakutkan daripada musuh-musuh itu sendiri. Sesungguhnya kaum muslimin itu diberi pertolongan dengan sebab musuh mereka menderhakai Allah. Kalau
Kalau tidak kerana itu, nescaya tidak ada kekuatan kepada kita menghadapi mereka. Kerana bilangan anggota kita tidak seramai mereka, dan kelengkapan kita tidak sama dengan kelengkapan yang ada pada mereka. Kalau kita sama-sama melakukan maksiat seperti mereka, maka sudah tentulah mereka mempunyai kekuatan lebih daripada kita. Dan kalau kita tidak diberi pertolongan dengan sebab kelebihan sifat yang ada pada kita, nescaya kita tidak boleh mengalahkan mereka dengan kekuatan yang ada pada kita. Ketahuilah bahawa bersama kamu dalam perjalanan kamu itu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah supaya menulis amalan kamu. Maka rasa malulah terhadap mereka. Maka janganlah kamu mengerjakan maksiat dalam keadaan kamu berjuang di jalan Allah. Jangan sekali-kali kamu berkata bahawa musuh kita lebih jahat daripada kita, maka mereka tidak boleh mengalahkan kita sekalipun kita berlaku jahat. Maka sebenarnya pernah berlaku kepada kaum yang dikalahkan oleh kaum yang lebih jahat daripada mereka, sebagaimana berlaku ke atas kaum Bani Israel. Apabila mereka melakukan maksiat, mendurhakai Allah, mereka dikalahkan oleh orang-orang kafir Majusi, penyembah api. Lalu mereka dibelasah dengan hina, dibunuh dan ditawan di celah-celah rumah mereka sendiri. Itulah janji yang telah ditetapkan oleh Allah. Mintalah pertolongan Allah dalam menghadapi diri kamu sendiri, sebagaimana kamu memohon pertolongan dalam menghadapi musuh kamu. Aku juga memohon kepada Allah bagi diriku sendiri dan bagi kamu juga. Berlaku sopan terhadap bala tentera dalam perjalanan, dan jangan bebankan mereka dengan tekanan. Jangan sekali-kali cuai untuk memberi masa mereka berhenti untuk berehat, bagi melayani mereka dengan baik sehingga sampai ke tempat musuh, dan perjalanan yang jauh itu tidak mengurangkan kekuatan mereka. Ini satu pesanan yang baik yang saya boleh rajak, saya boleh lihat secara terperinci. Percayalah bahawa kemenangan boleh berlaku sekiranya seluruh jentera dapat melengkapkan diri dengan syarat-syarat kemenangan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairus sahabati arba'ah wa khairus saraya 400 wa khairul juyush 4,000 wa lan yughlab 12,000 min qillah. Rawahu Abu Daud dan Tirmizi. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sebaik-baik bersahabat ialah 4 orang, sebaik-baik pasukan ialah 400 anggota, sebaik-baik bala tentera 4,000, dan tidak dapat dikalahkan jumlah seramai 12,000 kerana bilangannya dianggap sedikit. Barangkali jentera PAH lebih pada 12,000. Lebih 12,000. Tiap-tiap negeri dicampur semua lebih pada 12,000. Sekiranya diadu dengan baik, diterbiah dengan baik, disusun dengan baik, kita boleh mencapai kemenangan. Merujukkan bahawa 12,000 anggota petugas tidak boleh dikalahkan. Ini bukan sahaja perang bersenjata, termasuk perang pilihan raya. Pilihan raya juga adalah perang secara damai. Sekiranya kita memenuhi kekuatan rohani dengan keimanan, kekuatan kepercayaan kepada Allah, mentaati perintahnya. Jangan kuat kerja mengampin sampai tengah malam tak sembahyang subuh. Itu berat. Subuh kena sembahyang, apa lagi tahajud. Pagi dulu sebut bagi tadi tahajud. Bertahajud dan sembahyang berjamaah. Kalau letih ada masa rehat untuk masa yang lain. Di antara cerita yang menarik apabila Syam ditawan oleh Islam, Raja Rom Konstantin mengutuskan pengintip untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Lalu petugas yang mengintip pulang melaporkan kepada Raja Rom. Orang Islam ni mereka bersopan, berakhlak, mereka adil, memerintah dengan adil. Kalau anak raja mereka buat salah, mereka hukum. Tak ada mengatasi undang-undang. Di antara sifat mereka, fil laili ruhbanun wa fin nahari fursat. Di malam hari mereka adalah ahli-ahli ibadat,
Di siang hari mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Malam hari mereka kurang ibadat, siang hari pahlawan yang gagah berani. Kita malam pun tidur, siang pun mengantuk. Ini dia. Ketakwaan dan kesatuan fikrah dengan tarbiyah yang disertakan dengan pengurusan, penyusunan dan strategi yang baik. Dalam aspek kesatuan fikrah perlu dipahami bahawa satu, bersedia memahami manhaj tarbiyah PAS dan melaksanakannya mengikut perancangan Lejnah Tarbiyah dan Pekaderan. Dua, bersedia menyelaraskan pemikiran dengan pendirian parti dan pendekatannya walaupun berbeza dengan pandangan pribadi, kerana parti melaksanakan keputusan mengikut strategi yang diputuskan. Tiga, memelihara adab berbeza pendapat dalam berjamaah tanpa adab menyebabkan perpecahan yang berdosa. Empat, tidak terjebak dalam tindakan sendiri yang merugikan parti, semata-mata ingin menonjolkan diri, menjadikannya tidak ikhlas dan memberi ruang kepada musuh. Lima, berpegang teguh kepada bai'ah yang mewajibkan wala kepada Allah dan Rasul secara mutlak dan wala kepada pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat. Wala ini adalah ciri kepada parti Islam yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Maidah. Innam awalikum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, wali ialah kepimpinan, perintah, pengarahan Allah, Rasulnya, Quran dan hadis. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang menjadi pemimpin kamu, yang kamu pilih. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un, yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka itu tunduk kepada Allah. Di mana wala mesti diberi kepada Allah dan Rasul dan kepada kepimpinan. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, sesiapa yang memberi wala, kesetiaan kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya parti yang mendukung ajaran Allah itulah yang mendapat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perkara wala ini, di sana ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa dalam perkara jihad, wala kepada keputusan kepimpinan sangat penting. Dalam perkara yang tidak bercanggah dengan nas, walaupun pemimpin itu fasik, zalim. Sabda Nabi SAW, al-jihadu wajibun ma'a kulli amirin barran kana au fajira. Jihad itu wajib bersama setiap pemimpin, sama ada pemimpin itu baik ataupun fajir. Di sinilah para sahabat dan para ulama di zaman awal Islam menyertai jihad, masuk ke benua India, masuk ke utara Afrika, masuk ke Eropah. Di zaman kerajaan Amawiyah dan Abbasiyah, zaman ini ada khalifah-khalifah yang zalim, yang terkenal dengan zalim, perangai dia buruk, tetapi dalam melaksanakan jihad mereka tak tinggal. Di sini menunjukkan bahawa wala dalam perkara jihad untuk menegakkan Islam satu perkara yang sangat penting. Disertai oleh ahli yang terdiri daripada berbagai latar belakang pendidikan, penglibatan dengan berbagai kumpulan Islam, dan kedudukan masyarakat. Semuanya wajib diterima secara positif, dipenuhi dengan tanggungjawab pengisian tarbiyah yang menyatukan. Inilah cabaran kepada pendukung gerakan Islam yang menghayati sirah nabawiyah, penafsir kitab Allah secara amali. Inilah sifatnya risalah Islam yang wajib dilaksanakan, di mana Nabi SAW menerima siapa sahaja yang masuk Islam dalam jamaah, termasuk yang masih tak kenal sembahyang. Ada yang masuk Islam, ya Rasulullah, saya nak masuk Islam,
tapi minta dihalalkan bersaya berzina. Sahabat nak pukul, Nabi jangan pukul. Datang, tanya dia, awak suka berzina dengan isteri awak? Tidak. Dengan anak awak? Tidak. Ibu? Tidak. Bagaimana dengan orang lain? Tak apa. Isteri orang lain? Tak apa. Anak orang lain? Tak apa. Ini tak betul. Dinasihatkan, dia terbiahkan jadi baik. Ada yang masuk Islam masih minum arak, diterima oleh Nabi. Kalau kita baca dalam kitab, ada yang masuk Islam datang ke masjid, kencing dalam masjid. Kencing dalam masjid ini adalah kemungkaran. Mengapa tak cegah kemungkaran? Nabi tak cegah kemungkaran kalau berlaku kemungkaran yang besar. Macam mana kemungkaran yang besar? Kalau cegah masa itu dia lari. Lari dengan air kencing, habis berselerak. Nabi kata biar dia kencing dulu. Setelah dia kencing habis, baru dipanggil nasihat. Ini masjid, bukan tempat kencing. Dia perintah supaya disucikan tempatnya. Ini uslub yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi terima semua. Termasuklah golongan ahli kitab yang alim, yang bijak, diterima. Dan Nabi bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Mereka yang pilihan di masa jahiliyah, pilihan di masa Islam bila mereka adalah orang yang faham. Nabi melantik pemimpin di kalangan orang yang baru masuk Islam. Kalau dilihat dia mempunyai kebijaksanaan, dibentuk dia, diajar dia, dididik dia. Ini daripada jahiliyah. Kita mengalami penyertaan kalangan kumpulan-kumpulan Islam yang sudah ada latar belakang pendidikan Islam, kepahaman Islam. Cumanya beza fikrah. Penyatuan fikrah inilah yang penting. Bila dia duduk dalam PAS, dia kena terima fikrah politik yang dibawa oleh PAS. Dia tak ada pengalaman politik. Dan kita juga terima pandangan dia. Senang saya sebut contohnya tabligh. Tabligh dia tak ada politik. Dia masuk kita, dia kena ada dalam Islam ada politik. Tabligh dia pergi rumah orang, dia tak malu. Pergi rumah orang, lepas satu rumah dia tak malu. Tabligh kena ambil hak kita. Ada politik dalam Islam. Kita kena ambil juga hak dia. Tak malu pergi rumah orang. Ini dia sebagai contoh. Kita boleh bertukar. Kita menerima secara positif apa sahaja kumpulan Islam. Yang penting ialah penyatuan fikrah dalam melaksanakan perkara dasar, perkara keputusan. Ini sangat penting. InsyaAllah sekiranya kita laksanakan ini dengan baik, dengan ikhlas, dengan izin Allah, kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cukup sekadar itu. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Pihak Media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.